Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Julai 2023 bersama saya Nusyiah Mama Amin. Kerajaan hari ini mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan bantuan khas penghargaan sebanyak RM200 kepada pesara kerajaan. Serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. Sementara itu, Anwar mengumumkan pemberian kredit e-tunai RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Katanya perkara itu diberikan susulan kejayaan dan kesan besar program e-tunai kepada masyarakat. Kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknur mencabar Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menyiasat 3 skandal yang didakwa dilakukan BN dan PH ketika mentadbir Kedah. Muhammad Sanusi berkata PH ketika mentadbir negeri antara 2018 hingga 2020 didakwa menyebabkan syarikat air Darul Aman Sada kerugian RM36 juta dan berhutang RM149 juta. Beliau berkata demikian pada majlis pengisytiharan calon PN Pilihan Raya Umum Kedah di Kompleks PAS Kedah Alustar semalam. Dia selalu tanya kita, suruh kita jawab. Malah ni aku nak tanya hang jawab pula. Masa hampa jadi kerajaan 2018-2020, Sada telah mengalami kerugian 36 juta dan mengalami hutang 149 juta. Pasal apa masa tu hang tak siasat? Hang jawab, Sat. 36 juta tu aku bayar. 149 juta pun aku bayar. Awak hantar siasat. Pergi siasat. Dengan hutang 149 campur 36 juta dekat-dekat 180 juta, tuan-tuan. Pakatan Harapan punya kerja. Pudin, sila siasat. Ada bercamah-camah lagi fail dalam pejabat aku. Kalau hang nak tahu. Dan tidak pernah sekalipun dalam tempoh 3 tahun ini kita berhasrat, kita berniat untuk melondehkan keburukan sesiapa. Tapi dah hang kurang ajak, aku akan londeh hang tiap-tiap hari. Spekulasi pencalonan Presiden Gerakan Dominic Lau Ho Chai akhirnya terjawab. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mengesahkan Dominic Lau bertanding di kerusi Dun Bayan lepas. Bercakap kepada Malaysia Kini, Lau turut mengesahkan bayan lepas apabila ditanya sama ada dirinya akan bertanding di kerusi Macam Bubuk atau sebaliknya. Rakan-rakan Lau kemudian menjelaskan bahawa senarai yang memaparkan bahawa Lau bertukar ke Macam Bubuk adalah palsu. Malam tadi Perikatan Nasional tidak mengumumkan calonnya untuk kerusi bayan lepas semasa menyenaraikan barisan mereka di Dun Pulau Pinang. Semalam beberapa ketua cawangan PAS bayan lepas mengadakan bantahan terhadap Lau, mengancam akan memboikotnya jika dia bertanding di kerusi bayan lepas.
Malah mereka mengecam Lau sebagai bacol dan penakut kerana mahu bertanding di kawasan majoriti Melayu dan tidak berani bertembung dengan DAP. Penyandang Dun Bayan lepas adalah Azrul Mahdi Aziz dari Amanah. Sementara itu, dalam satu kenyataan di media sosial hari ini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sekali lagi mengingatkan ahli dan pemimpinnya agar walak kepada keputusan parti dan tidak melawan arahan. Tuan Ibrahim berkata PAS sudah memuktamadkan senarai calon yang akan mewakili PN dalam PRN Ogos ini dan semua pihak terikat kepada peraturan parti. Baik, berita seterusnya. David Marshall yang keluar dari DAP semalam akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang akan datang sebagai calon bebas. Kata David, ini adalah kerana matlamat utamanya untuk menghalang Lim Guan Eng daripada menjadi Ketua Menteri lagi. Saya akan bertanding sebagai calon bebas di Pride N16 ini dan tagline saya adalah untuk menyelamatkan Pulau Pinang daripada Lim Guan Eng. Dan saya dalam kempen ini saya bertanding untuk bukan kepentingan diri saya tetapi kepentingan saudara Chow Kan Yeow sebagai Ketua Menteri. Untuk menjamin kepentingan beliau, saya terpaksa mengambil keputusan untuk bertanding sebagai calon bebas dan menyokong kepimpinan Chow Kan Yeow sebagai Ketua Menteri. Dia mendakwa Lim yang adalah pengerusi DAP berhasrat mahu menjadi Ketua Menteri sekali lagi di sebalik meluahkan sokongannya kepada Chow. Marshall yang bertanding di kerusi Dun Perai sebagai calon bebas. Marshall berkata dia berasa sedih untuk meninggalkan parti yang dianggotainya selama 15 tahun lalu. Parti ini adalah sebuah parti yang berprinsip. Itulah pegangan yang saya ambil sebagai satu laluan untuk political career saya. Dari 2008 sehingga sekarang, saya tak pernah jemu dan saya ingat ramai pemerintah di sini pun tahu 2008 sehingga sekarang saya bekerja kuat untuk parti ini dan pada pencalonan kali ini telah menyakitkan hati saya sehingga saya satu keputusan yang susah bagi saya. I love this party but I not love any leaders in the party, especially Lim Guan Eng, because he's not respect the akar ubi. Dalam pada itu, menurut pengerusi DAP Pulau Pinang yang juga Ketua Menteri, Chow Kan Yeow berkata, senarai nama calon DAP negeri yang diumumkan pada Selasa lalu merupakan keputusan daripada 5 jawatan kuasa pemilihan calon DAP dan ia diterima sebulat suara oleh pemimpin peringkat negeri. Dalam setiap pilihan raya, apabila sampai keputusan memilih calon, ada pihak yang tidak puas hati dengan keputusan yang mungkin meninggalkan parti menjadi calon bebas. Ini berlaku setiap kalilah, bukan perkara yang baru. Namun suara-suara yang kita dengar 2-3 hari ini menandakan adanya suara ketidakpuasan hati yang perlu diuruskan dengan baik oleh parti. There must be at least 10 hands. Why? Because the jawatan kuasa pemilihan terdiri dari 5 ahli. So 5 ahli ada 10 tangan. So itulah keputusan sebulat suara. Maka kita menerima di peringkat negeri, kita menerima keputusan itu. Pemuda UMNO bersedia untuk berkhidmat jauh lebih ikhlas untuk membawa parti itu lebih ke depan. Ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata kesediaannya itu termasuklah untuk bekerja bagi memenangkan parti dalam PRN 6 Negeri Ogos ini. Beliau berkata sekiranya tidak ikhlas, sudah tentu beliau tidak akan setia kepada parti dan akan menyertai parti lain.
Muhammad Akmal berkata demikian selepas diminta mengulas laporan yang memetik sumber mengatakan bahawa Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua sayap parti wanita, pemuda dan puteri lebih ikhlas dalam bergerak menghadapi PRN. Sumber dalam parti itu berkata Ahmad Zahid mengingatkan ahli parti bahawa PRN akan datang merupakan peluang terakhir mereka untuk bangkit semula. Katanya Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengendalikan mesyuarat jawatan kuasa induk PN sempena bagi PRN di 6 negeri nanti. Menurut sumber itu lagi, Ahmad Zahid mengarahkan jentera pemuda, wanita dan puteri UMNO memberi laporan yang sebenar mengenai situasi di lapangan kepada pucuk pimpinan. Hal ini kerana maklumat yang tepat diperlukan jika mereka mahu melihat UMNO kembali mendapat sokongan ramai. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pasukan pembelaan Najib Razak sedang menimbang kemungkinan memohon Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira menarik diri daripada perbicaraan kes rasuah 1MDB. Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu mahkamah berkenaan perkara ini susulan pendedahan Sequeira semalam. Media melaporkan bahawa Sequeira pernah menjadi rakan kongsi dalam firma guaman yang sama dengan Jasmine Low, individu yang kini dalam tahanan berkaitan skandal 1MDB. Perkara itu didedahkan Sequeira semalam selepas Syafi'i bertanya kepada pihak pendakwaan jika mereka berhasrat memanggil Low sebagai saksi perbicaraan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib semalam berkata pihaknya setakat ini belum ada arahan untuk berbuat demikian. Sequeira adalah rakan kongsi dengan Low dalam firma guaman Zain & Co antara 10 hingga 15 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi peguam. Low kemudian meninggalkan firma itu dan Sequeira menjadi hakim pada 2014. Hari ini Syafi'i berkata walaupun jika Low tidak dipanggil sebagai saksi pendakwaan, ada kemungkinan Sequeira masih perlu menarik diri kerana banyak saksi pendakwaan merujuk Low. Syafi'i kemudian berkata pihaknya akan memaklumkan ketika perbicaraan 14 Ogos ini berkenaan sama ada mereka memutuskan untuk membuat permohonan bertulis agar hakim tarik diri ataupun tidak. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.